Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan ajar awak bagaimana menentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran. Kita lihat contoh yang pertama. Okey, awak boleh rujuk buku teks contoh 9, muka surat 142. Berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan imej bagi setiap pembesaran berikut. Okey, jadi daripada faktor skala kita boleh tahu adakah imej atau objek yang lebih besar. Jadi kita lihat di sini, jika soalan A, jika K diberi 2/3, bermaksud nilai K adalah kurang daripada 1. Okey, jadi jika K kurang daripada 1, bermakna imej lebih kecil daripada objek. Jadi yang imej yang kecil adalah B lah. Maka untuk soalan ini, B ialah imej dan A ini adalah objek. Okey, so apabila K 2/3 saiz imej lebih kecil daripada objek, maka A ialah objek dan B ialah imej. Okey. Okey, untuk soalan B, diberi faktor skala adalah K sama dengan negatif 1/5. So, jadi kita lihat nombor ini, kalau nilai dia 1/5, negatif maksudnya dia berada di arah yang bertentangan antara objek dan imej. Okey, tetapi di sini K dia, nilai dia adalah 1/5, maksudnya nilainya adalah kurang daripada 1. Okey, kita lihat yang ini. Jika K dia adalah negatif 1/5, negatif ini bermaksud arah dan orientasi antara objek dan imej itu adalah bertentangan dan orientasinya dia dalam bentuk putaran. Kalau di sini puncak anak panah ini di atas, okay, dan yang ini di sebelah bawah. Okay, dia dan berada di arah yang bertentangan di antara pusat pembesaran. Okay, sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, kita lihat garis nombor di sini. Okey, untuk nombor positif yang sebelah sini, kanan. Okey, ini adalah nombor negatif. Kalau nilai K dia antara 0 hingga negatif 1, K antara 0 kurang pada 0, okey, dan besar daripada negatif 1, maka nilai di sini dia punya imej adalah lebih kecil. Okey, dan jika nilai K dia adalah kurang daripada negatif 1. So, kalau negatif 2 dikurang pada negatif 1. So, di sini, contohnya negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, kalau di tengah-tengah ni negatif 1/5. Maksudnya, imejnya adalah lebih besar daripada objek. Jadi, untuk kes yang ini, S lebih besar daripada R, maka S adalah imej dan R adalah objek. Okey, negatif ini dia menunjukkan dia punya orientasinya, dia terpusing macam inilah, pusing 180 darjah dan dia berada di arah yang bertentangan. Seterusnya kita nak melihat bagaimanakah cara alih untuk kita melukis. Okay, tadi kita kena pasti je yang mana objek ataupun yang mana imej. Tapi untuk yang ni kita perlu lukis ataupun kita nak lukis imej ataupun kita perlu lukis objek berdasarkan faktor skala yang diberi. Okay, ini adalah cara alihnya. Pertama adalah kena pasti pusat pembesaran. Yang kedua, kita kena pasti faktor skala. So, jadi bila kita kena pasti faktor skala, kita tahu imejnya lebih besar ataupun lebih kecil. Kemudian kita lukis unjuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Dan yang seterusnya kita lukis imej atau objek yang punya bentuk yang serupa mengikut faktor skala yang diberi. Okay, kita lihat contoh 10. Okay, awak boleh rujuk buku teks. Okey, lukis imej bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala berikut. Okey, kita lihat soalan A dahulu. Diberi K adalah 2 dan ini adalah rajahnya dan juga P ialah pusat pembesaran. Okey, soalannya disuruh kita lukis imej. Okey, apa yang awak perlu buat? Okey, ini pusat pembesaran. Kita akan sambungkan pusat pembesaran ke setiap bucu rajah yang ini dan kita panjangkan garisan dia. Okey, contoh cikgu sambungkan. Okey, dari P kita panjangkan. Okey, untuk bucu yang pertama kena letak betul-betul di bucu di sini. Kemudian kita lukis satu lagi garisan. Okey, ini garis yang kedua. Cikgu sambungkan daripada pusat pembesaran ke bucu yang ini.
Okey, katakan sini bucu pertama. Okey, yang ini bucu kedua. Ini bucu ketiga. Okey, garis yang ketiga cikgu sambung bucu ketiga di sini. Okey, kita lukis dulu. Nanti kita kira-kiraan berapa jarak dia daripada pusat. Okey, baik. Ini garis yang bucu pertama. Ini bucu yang kedua. Ini bucu yang ketiga. Okay, kita buat 3 yang ni dulu, nanti baru kita buat ini ada satu lagi bucu yang keempat. Okey, sekarang kita kira jarak dari bucu 1. Bucu 1 ke pusat pembesaran ni 2 unit. Okey, nampak 2 unit. Faktor skala dia 2, maksudnya image akan jadi lebih besar. Okey, 2 kali ganda daripada saiz asal. Jadi kalau 2, sini 2 kotak daripada pusat. Okey, titik 1 ni. Maka untuk ke image-nya 2 darab 2, maka dia akan jadi 4. So, daripada pusat ni dia akan jadi 4. So, 2, 4. So, ini adalah image nombor 1. Okey, letakkan sini nombor 1. Okey, untuk nombor 2. Okey, daripada pusat pembesaran nak ke nombor 2, kita tengok sini. Jarak dari P ke 1. Okey, dia 4 kotak 2. Okey, daripada P ni. Titik 2 dekat sini. So, dia jadi 4, 2. Okey, itu adalah titik objek. Jadi, kalau image-nya daripada P, dia kena jadi 8, 4. 2 kali ganda. 4 darab 2, 8. 2 darab 2, 4. So, jadi kita kira kotak daripada P. 2, 4, 6, 8. 2, 4. So, ini adalah titik yang kedua. Okay, bucu yang kedua di sini. Okey, faham? Okey, sekarang kita nak lukis untuk bucu yang ketiga. Lihat sini bucu yang ketiga daripada pusat pembesaran sini 2 kotak. Okey, jadi 2 darab 2 sebab faktor skala K-nya adalah 2. So, jarak dia adalah 4 lah daripada pusat. So, 2, 4. So, sini adalah titik nombor 3. Okey, so, jadi kita akan lukiskan 2, 1 ke 2 dulu, kemudian 2 ke 3. Okey, kemudian nanti kita tandakan nombor 4 ni. Okey, sekarang cikgu nak sambung dari nombor 1 ke nombor 2. Kemudian nombor 1. Okey, ini nombor 1, nombor 2. Kemudian kita akan lukis nombor 2, nombor 1 ke nombor 3. Okey, sekarang kita nak cari yang nombor 4. Okey, awak tengok di sini. Okey, kalau awak lihat objek asal, nampak nombor 1 dengan 4 ni. Nombor 1 dengan nombor 4, dia satu kotak sahaja yang ni. Okey, jadi kalau satu kotak, kalau image dia darab 2 lah sebab faktor skala 2. 1 darab 2 jadi 2. Maksudnya dari titik 1 ke 4 ni 2 unit. Okey, jadi kita akan tanda dia di sini. Okey, titik nombor 4 di sini. 1, 2 kotak. So, dia sama dengan tempat yang kedua untuk objek ni. Objek nombor 2 ni untuk titik objek dan dia adalah nombor 4, bucu 4 untuk image. Jadi kita akan sambung sekarang garisannya. Okey, sekarang kita sambung. Kita akan sambung bucu 2 ni. Okey, 2 ke 4. Dan 4, satu lagi 4 ni kita sambung ke 3. Okey. So, jadi ini jawapan image. So, image yang ni. Okey, so kita boleh padamlah yang warna garisan-garisan ni. Kalau cikgu padam, okay, kita nampak jelas sikit dia punya garisan ni. Terpadam. Okey, padam yang warna hijau ni. Okey, jadi maka image dia yang inilah. Nampak tak? Sini adalah bucu nombor 1 untuk objek, bucu nombor 2, 3, 4. Jadi untuk image ini adalah bucu nombor 1, bucu nombor 2, bucu nombor 4 dan bucu nombor 3. Nampak? Dia serupalah bentuk dia sama, cuma dia saiz dia berbeza 2 kali ganda daripada objek. So itu dimaksudkan pembesaran dengan faktor skala 2. Okey, faham? Kita akan teruskan contoh soalan B untuk lukis image. Okey, untuk soalan seterusnya kita nak lukis image bagi objek yang ini. Okey, ini objek. Kita nak lukis image-nya di bawah dengan faktor skala negatif 3/4. Kalau dia ada simbol negatif, bermaksud dia berada di arah yang bersebelahan, bertentangan dengan objek. Maksudnya kalau objek sebelah sini, image-nya mesti di sebelah sini. Kawasan yang ini. Okey. Dan kemudian kita lihat nombornya. 3/4
maksudnya nilai dia kurang daripada 1. So kalau kurang daripada 1 maksudnya dia lebih kecil. Image-nya lebih kecil 3/4 daripada saiz asal. Okey, sekarang langkah yang kedua, kita dah tahu faktor skala, kita dah tahu kedudukan image tu di mana. Sekarang kita nak lukis. Okey, bila kita nak lukis, kita labelkan dulu setiap bucu. 1, 2, 3, 4. Okey, bucu pada setiap objek tu. Setiap bucu pada objek. Okey, langkah seterusnya kita akan sambungkan setiap bucu ini. Contoh sini bucu nombor 1, cikgu akan sambungkan ke pusat pembesaran dan kita panjangkan garisan dia. Okey, panjangkan garisan dia. Okey, bucu nombor 2 pun sama. Sambungkan bucu nombor 2 ke pusat pembesaran. Okey, kemudian bucu nombor 3 juga ke pusat pembesaran. Panjangkan dia sama je lah. Okay, sebenarnya kita buat bucu nombor 1, 2 pun cukup. Nanti kita lukis semua dah jarak ni. Okay, kemudian bucu nombor 4 pun sama garisan ni. Kita panjangkan saja. Okay, sebab dia bucu nombor 4 dengan 1 dia akan bertindan lah garisan dia. Okay, buat macam ni. Okay, kemudian kita akan kira jarak dia. Ukuran saiz panjang ni. Okay, langkah seterusnya daripada pusat pembesaran ni, kita kira jarak dia ke objek. Kalau awak kira sini ke sini, dia 4 kotak. Okey, jadi kalau 4 darab dengan faktor skala dia, sebab panjang image adalah faktor skala darab panjang objek kan. So, kita dapat 4 dengan 4, so kita dapat 3. Jadi, maksudnya daripada pusat ke image 3 kotak. So, kita akan lukiskan dia punya titik yang ni. Sekarang kita ukur di sini. Kalau 3 kotak maksudnya garisan ni lah. Okey, panjang jarak di antara bucu 1 dengan 2 yang ini, kalau ikutkan di sini 4 kotak, 4 unit. Darab dengan faktor skala 3/4. Juga kita dapat sama seperti tadi, kita dapat 3. So maksudnya garisan dia, image dia yang ini. Okey, image dia yang ini, warna biru ni, nampak? Sini 3 kotak. 1, 2, ni setengah-setengah. So 3 kotak lah. Okay, seterusnya kita lihat jarak ni. Jarak garis 1, 2 dengan 4, 3 ni bagi objek. Okay, jarak dari sini ke sini. Kalau kita kira ada 4 kotak di sini. 4 unit. Maksudnya kalau 4 darab 3/4 samalah macam tadi. Masih dapat 3. Maksudnya jarak dari garis ni. Ni garis nombor 1, 2. Okay, kita nak lukis garis 3, 4 ni. Okay, garis yang ni. So dia 3 kotak lah daripada garis ni. 1, 2, 3. Garisan dia yang ini. So, ini adalah, okey, sekejap. So, garis dia di sini. Okey. Okey, kemudian kita sambunglah. Okey, kita lukis bentuk yang sama seperti bentuk yang ini. Kita akan dapat. Okey, ini. Dan satu lagi yang ini. Okey, so jadi di sini adalah nombor 1, image-nya, nombor 2. Ini image yang nombor, ni nampak nombor 3, lalu pusat ke sini, ni nombor 3. Nampak nombor 4, sambung ke pusat, sambung ke sini, ini adalah image nombor 4. So, inilah image-nya yang ini. Okay, cikgu lorikkan ni. Okay, awak tak perlu lorik, tak apa. Nak bagi jelas. So, ini adalah image di bawah pembesaran negatif 3/4. Maksudnya, saiz dia kecil 3/4 daripada saiz asal. Ini asal besar sikit. Ini 3/4 lah. Kalau 1/2 separuh. Kalau 1/4 suku. 3/4. 3/4 lah pecahan kan. Maksudnya. Okay. 3/4 sekawasan yang ini. 3 bahagian. Okay. Okay. Untuk contoh 11. Okay. Awak boleh rujuk muka surat 144. Kita nak lukis 143. Okay, kita nak lukis objek pula. Tadi kita lukis image. Sekarang untuk soalan ni kita nak lukis objek bagi setiap image yang berikut. Maksudnya yang diberi ni image. Ini adalah image. Di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala berikut. Okay, kalau kita lihat K1/2, maksudnya image kecil 1/2. Okay, K adalah 1/2, image kecil daripada objek. So, maksudnya objek yang kita nak lukis ni, objek dia mesti
lebih besar daripada rajah yang ini. Ni image. Okay, sebab K dia kurang. 1/2 separuh. Jadi kita akan lukis objek yang lebih besar daripada yang ini. Dengan jaraknya, kalau 1/2, 2 kali ganda lah besarnya. Okay, dia terbalik kan 1/2. Jadi kita darab dengan 2. Okay, sebab cikgu tunjuk formula panjang image. Okay, kita ingat semula formula rumus untuk K. K ni faktor skala. Formulanya adalah rumusnya panjang image bahagi dengan panjang objek. Jadi sekarang kita nak lukis objek, maksudnya kita kena cari panjang objek ni. Okay, kalau kita ganti dalam rumus ini, okay, contoh di sini, K diberi 1/2. So, 1/2. Contoh kalau kita ambil yang ini, panjang di sini. Okay, sekejap. Panjang yang ini 1, 2, 3 kotak. Ini 3, ini 4. Okay. Kalau kita nak cari ini, sisi yang sepadan dengan 3 ni. So, panjang image dia 3 per panjang objek. Katalah panjang objek yang kita nak cari di sini X. Okay, jadi X sama dengan, so darab sini, darab silang, X sama dengan 2 darab dengan 3, 6. Maksudnya sisi ni akan jadi 6. Di sini 3, dia jadi 6. Dia 2 kali ganda lah. Dia terbalik kan. Kalau 1/2, dia darab 2. So 3 sini pun jadi 6. Okay, 4. Kalau 4, dia akan jadi 1/2 sama dengan 3 per X. 3 pula 4 per X. Okay, sini 4 kan. Okay, jadi X sama dengan 8. Sini akan jadi 8. Sebab objek lebih besar. Kalau image kecil 1/2, objek dia terbaliklah. Dia darab 2. Okay, so jadi di sini kita akan lukis nanti objeknya 6, 8, 6. Kemudian sini jarak dia 4, ke atas dia akan jadi 8 lah jarak antara bucu ni. Okay, so kita akan sambungkan dulu garisan-garisan dia. Okay, kita lihat kita nak sambungkan. Okay, katalah ini bucu nombor 1. Okay, ini bucu nombor 1, bucu nombor 2, bucu nombor 3, bucu nombor 4. Kita akan sambungkan setiap bucu. Okey, sini satu lagi bucu nombor 5. Okey, setiap bucu ni dengan pusat pembesaran. Contoh, awak tengok garisan cikgu buat. Sambungkan P ke 1. Panjangkan. Panjangkan pun tak apa garisan ni. Tak ada masalah. Kemudian, bucu pusat ke bucu nombor 5. Okey, pusat ke bucu nombor 2. Dan pusat ke bucu nombor 3. Okey, dan pusat ke bucu nombor 4. Okey, kita lukis dulu, nanti kita kira jarak dia lah. Okey. Okey, sekarang kita tengok ni. Daripada pusat ke objek nombor 1, bucu nombor 1, kita nampak garisan ni 1, 2 kan. Dia ada dua kotak ni. Okey, dia ada 2 kotak ni, kita panggil 2 perpenjuru. Macam ni. Okey, dia 2. Jadi image dia, objek ni image kan. Dia nak cari objek dia akan jadi 4 lah jarak daripada sini. 1, 2, 3, 4. So ini adalah bucu nombor 1. Kita buat warna lain. Okey, ini nombor 1. Okey. Kemudian kita boleh lukis balik lah dengan 2 kali ganda. Senang. Okey, nombor 4 ni nampak. Nombor 4 ni 1 dengan 4, 3 kotak. So dia akan jadi 6. 2, 4, 6. So ini adalah image nombor 4. So kita akan gariskan nombor 1, 4. Okay. Kemudian nampak ni nombor kita buat yang senang dulu. Okay, nombor 1 ke 2. Nampak garis 1 ke 2 ni dia 4 kotak. Okay, nombor 1 ke 2, 4 kotak. So dia akan jadi 8. Okay. Daripada nombor 1 ni. So 2, 4, 6, 8. Kita kena kira juga sebab kita takut kita lukis garisan ni tak tepat. Okey, kemudian tengok nombor 4 dengan nombor 3. 4 kotak, dia akan jadi 8 juga. So dari sini nombor 4, 2 kotak, 4, 6, 8. So di sini. Kan di atas garisan ni kan. Okey, sekarang kita akan lukis dulu. Kita akan lukis ni dulu. 1, 4, 3, 2. Okey, sekejap. Cikgu ambil warna lain. Okey, kita sambung. 1 ke 4. Okey. Kemudian 4 ke 3. Kemudian nampak tak 3 ke 2. Okey, kita dah ada 4 garisan ni.
1, 2, ada 3 garisan ni. Okey, sekarang kita nak tengok bucu nombor ni, bucu nombor 5 ni sini. Kejap. Okey, bucu sini. Okey, bucu yang ini kalau kita tengok dia daripada tapak bentuk objek yang asal ni, dia 4 kotak daripada tengah-tengah kan. So jadi dia akan jadi sini 2, 2, kalau sini 8 dia akan jadi 4. 2, 4. So 8 tengah-tengah di sinilah. Bucu nombor 5 tadi. Okey, kita semak balik walaupun kita dapat garisan, takut kita lukis garisan yang salah. Okey, sekarang kita sambungkan. Okey, nombor 1 ke 5. Kemudian kita sambungkan lagi 1. 5 ke 1 ke 5. Okey, 5 ke 2. Nampak banyak sangat garisan kan? Nanti garisan-garisan yang hijau ni awak padam lah. Jadi kita akan dapat inilah garisan. Okey, so objek. So dia besar daripada ini. Okey, nampak sini 4 ke 3, 4 kotak. Sini dia jadi 8. Okey, sini tadi 2 ke 3 ni yang image ni dia 3. Sini dia jadi 6 unit. 2 kali ganda. So jadi inilah yang besar ni. So boleh rujuk buku teks dengan lebih jelas ke surat 144. Okey, soalan terakhir. Contoh terakhir rujuk buku teks ke surat 144 soalan B. Kita nak lukis objek. Okey, dia kata apabila K sama dengan negatif 3. Ni K sama dengan negatif 3. Jarak setiap bucu objek dari P ialah 1/3. So dia terbalik lah. Okey, so sekarang yang diberi ni image. Okey, kalau K negatif, negatif maksudnya dia berada di arah sebelah sini. Okey, arah pertentangan. Nombor 3 ni awak tengok. Kalau 3 mesti dia image besar daripada objek. Jadi objek yang kita nak lukis adalah lebih kecil. Okey, lebih kecil daripada image ini. Jadi apa yang awak perlu buat, kita sambungkan antara bucu. Okey, setiap bucu pada rajah. Katakan sini bucu nombor 1, 2, 3, 4. Okey, kita sambungkan bucu ke pusat pembesaran. Okey, contoh sini nombor 1 sambung ke P. Okey, kemudian nombor 4 sambung ke P juga. Okay, ingat objek mesti lebih kecil daripada image untuk kes yang ini. Okay, image besar, objek kecil. Okay, kemudian nombor 2 pun sambung ke pusat. Okay, nombor 2 pun sambung ke pusat. Okay, nombor 3 juga sambung ke pusat pembesaran. Sambung. Okay, sekarang kita nak check dia punya kiraan. Okay, takut tersilap lukis, kena semak jugalah. Okay, sekarang kita semak di sini. Daripada pusat pembesaran ke garis 1, 4 ni, dia ada berapa? 2, 4, 6 kotak, 6 unit di sini, jarak di sini. Okay, 6. Jadi kalau dia 3, maksudnya objek dia, jarak dia 1/3. Dia songsang dengan ini. 1/3 daripada 6, maksudnya jarak dia 2. So, maksudnya image-nya adalah yang ini. Okey, sebelum tu kita kira dulu. Okey, kita lihat nombor 1 ke 2 ni 2, 4, 6. Sini 2, 4, 6, 8, 9. Okey, segi 4 tepat ni. Kalau 9 dia akan menjadi panjang sini. Sini dia 1 ke 4 ni dia akan jadi 3 unit. So kalau 3 unit inilah 1, 2, 3. So sini garisannya. Ini adalah bucu nombor 4. Okey, ini adalah bucu nombor 1. Okey, kita lukis yang itu dulu. Okey, kita lukis ni 1 ke 4 garisan. Lepas tu kita lukislah, nampak tak? 4 ke 3. So, berapa? Kalau 6 bahagi 3 dia jadi 2 kotak. So, jadi sini adalah bucu nombor 3. Nampak tak garisan ni? 3 kita sambung dengan sini. Ini bucu nombor 3. Okey, bucu nombor 2 nampak sini. Kita sambung sini. Bucu nombor 2. Jadi, kita lukis semula garisan ni. Okey, 4 ke 3. Kemudian 3 ke 4. Kemudian 4 ke okey, 4 ke 1. So, kita dapatlah bentuk yang sama. Segi 4 tepat juga, tetapi
lebih kecil. So kalau untuk lebih jelas saya kecil gelorikkan. Nampak tak? Sini dia jadi 3 kotak, sini 2. Okey, daripada 9 jadi 3 sebab dia 3 dia kena bahagilah sebab dia terbalik lukis objek kan. So bahagi 3, 1/3 darab dengan panjang ni, so dapat 3, ini dapat 2. So ini kaedah melukis image dan juga objek. Okey, apabila diberi faktor skala. Okey. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Okey, kita akan sambung nanti. Awak boleh cubalah latihan muka surat 144, latihan 5.2c. Selamat mencuba. Assalamualaikum.